Pengenalan. Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai kaum yang terdiri pada Melayu, Cina dan India. Setiap kaum mempunyai pelbagai adat resam dan juga budaya yang telah tersendiri yang telah dianuti dari turun-temurun. Terutamanya kaum Melayu yang paling lama dianuti di negara ini. Adat secara ringkasnya adalah tingkah laku, aturan, budaya, kepercayaan yang diamalkan masyarakat. Adat ialah peraturan hidup yang sudah lama diamalkan terbahagi kepada 3 aspek, iaitu perkahwinan, kelahiran dan juga kematian. Adat resam pula ialah adat yang mencorakkan dan menggambarkan budaya sesuatu kaum. Seterusnya, objektif kajian ini adalah untuk memahami konsep adat dan budaya yang ada dalam masyarakat Melayu, dan ini telah menjadi suatu permasalahan di dalam kajian, iaitu apakah adat resam dan budaya Melayu yang masih unik diamalkan turun-temurun di Malaysia. Kaedah kajian literatur adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji penghayatan adab dan etika dalam adat resam dan budaya Melayu yang diamalkan di Malaysia. Kaedah ini melibatkan penyelidikan, pemahaman dan analisis terhadap bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan topik tersebut. Seterusnya, kami mengumpul sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik kajian. Sumber-sumber ini termasuk buku, jurnal, artikel, tesis, laporan penyelidikan dan sumber-sumber elektronik yang berkaitan dengan adab dan etika dalam adat resam dan budaya Melayu. Penting untuk memilih sumber-sumber yang terkini dan berkualiti tinggi untuk memastikan kebolehpercayaan maklumat. Dapatan kajian yang terdapat dalam kajian ini ialah berbagai adat dan budaya masyarakat Melayu yang mempunyai keistimewaan tersendiri, tidak kira dari segi seni tarian, perkahwinan, kelahiran, permainan dan makanan tradisional. Seni tarian masyarakat Melayu bukan sahaja unik, tetapi ia juga menampilkan keanggunan serta kelembutan dalam tarian itu sendiri. Dari segi adat kelahiran dan kematian pula, adat masyarakat Melayu sangat berbeza jika dibandingkan dengan adat diamalkan oleh kaum yang lain. Adat kelahiran. 1. Adat melenggang perut. Dilakukan oleh bidan yang dipakai pada ketika itu kepada wanita yang mengandung anak sulung dengan umur 7 hingga ke 8 bulan. Ia dikatakan dapat membentukkan kedudukan bayi di dalam perut. Selain itu ialah adat perkahwinan. Isi dia ialah adat merisik. Setiap perkahwinan masyarakat Melayu biasanya seorang terunak atau pendara akan melihat dahulu bakal pasangan mereka. Adat ini amatlah penting bagi mendapatkan restu dari pihak keluarga pasangan yang ingin dipinang untuk membuat keputusan yang besar seperti perkahwinan. Contohnya, bagi pihak lelaki mestilah mempunyai latar belakang agama yang baik serta pekerjaannya. Selain itu, adat kematian. Semasa kematian, mayat tersebut akan diletakkan di tengah ruang rumah dan juga dipakaikan kain sehingga ke hujung kaki. Kepala akan dihadapkan ke arah kiblat di samping kedua-dua belah tangannya akan dikiamkan seperti meletakkan di dada. Kemudian mayat akan dibersihkan dan dimandikan menggunakan kapur barus bagi memberi penghormatan yang terakhir kepada si mati. Setelah selesai, barulah disolatkan jenazah buat kali terakhir kepada si mati. Budaya Melayu di Malaysia terdiri daripada makanan, permainan tradisional serta tarian tradisional. Budaya makanan di Malaysia ini kebanyakan dipenuhi oleh budaya makanan orang Melayu. Pelbagai lauk pauk tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan nasi. Sebagai contoh, nasi lemak. Nasi lemak merupakan makanan kegemaran bagi orang Malaysia dan Singapura, terutamanya sebagai sarapan pagi. Nasi lemak merujuk kepada nasi yang dimasak dengan menggunakan santan kelapa bagi menambahkan rasa pada lemaknya. Kadang-kadang daun pandan dimasukkan semasa nasi lemak dimasak bagi menambahkan aromanya. Kaum Melayu makan nasi lemak dengan telur, kukus, timun, ikan bilis goreng dan sambal. Tetapi kini pelbagai hidangan disajikan bersama nasi lemak seperti ayam, daging, sotong, udang, limpa dan hati lembu. Selain itu, lemak dan rendang daging. Lemang adalah sejenis makanan tradisi yang disukai oleh ramai. Lemang hanya terdapat ketika hari raya. Semua orang daripada pelbagai kaum suka makan makanan tradisi ini. Lemang telah direkodkan sebagai hidangan istimewa sejak 1864. Makanan tradisional ini dihidangkan bersama rendang atau serunding. Lemang diperbuat daripada beras, pulut dan santan. Nasi dalam buluh dibakar dengan daun pisang. Kaedah memasak yang digunakan buluh ialah cara memasak kaum asli di Malaysia. Manakala rendang daging adalah masakan yang berasal daripada Padang, salah satu makanan khas daripada budaya Minangkabau dan sering disajikan pada acara-acara dan upacara menghormati tamu. Makanan yang satu ini juga popular di Malaysia dan Singapura. Rendang dihidangkan secara tradisional oleh masyarakat Melayu pada acara-acara pesta.
Seterusnya ialah dodol. Ia sejenis makanan yang boleh dikategorikan dalam kumpulan makanan yang manis atau pemanisan. Dodol sangat terkenal di Melaka. Membuat dodol boleh dikatakan amat rumit. Ramai orang selalu mencuba untuk membuatnya, tapi tidak semua akan berhasil membuat dodol yang bermutu tinggi. Biasanya mereka yang memahir membuat dodol ini terdiri pada mereka yang telah berusia. Jarang sekali generasi muda mahir membuat dodol. Kebiasaannya, dodol akan dihidang kepada tetamu pada hari-hari tertentu seperti hari-hari perayaan dan majlis kenduri. Akhir sekali adalah cincaluk. Masyarakat Melayu di Melaka memang terkenal dengan pelbagai makanan tradisionalnya yang memang cukup popular, bukan sahaja di tempat asalnya, malahan sudah melangkau sempadan Malaysia. Selera Melaka sudah menjadi santapan lazim masyarakat Malaysia. Salah satu makanan yang telah menjadi kegemaran masyarakat Melayu Melaka ialah cincaluk. Cincaluk ialah sejenis lauk dalam hidangan makanan nasi. Cincaluk dibuat daripada udang halus yang lebih dikenali sebagai udang geragau. Dan terdapat banyak lagi makanan Melayu seperti tapai, belacan, putu piring, botok-botok dan otak-otak. Budaya Melayu yang seterusnya ialah permainan tradisional. Gasing. Gasing ialah salah satu jenis permainan tradisional Melayu yang juga masih terkenal sehingga kini. Cuma bentuk gasing yang ini banyak telah diubah suai. Gasing adalah sebuah alat berbentuk bujur yang diputar dengan menggunakan tali. Pemenang dikira dari pemain berjaya memutar gasing paling lama tanpa henti. Selain itu, congkak juga popular dan dimainkan sehingga kini. Dua pemain akan bermain congkak tradisional menggunakan papan congkak dan beberapa buah congkak yang biasanya terdiri daripada batu ataupun guli. Tambahan lagi, batu seremban juga menjadi permainan turun-temurun permainan tradisional yang dimainkan dalam tempat tertutup dan banyak digemari menggunakan pergerangan tangan. Pemain juga fokus ketika membaling dan menangkap semula bantu seremban yang dibaling. Akhir sekali ialah waw. Permainan waw dimiliki ciri kesenian dan identiti sendiri. Bagi masyarakat nelayan, waw digunakan untuk memantau cuaca sebelum berlayar. Para petani juga memainkan waw sebagai persiapan menghadapi musim menanam. Waw pertama kali dimainkan oleh putera Raja Keturunan Sultan Melaka dan terdapat jenis waw yang popular seperti waw bulan, waw kucing dan waw cala budi. Waw dibuat daripada bulu yang diolas menjadi rangka dan ditampal dengan kertas pewarna untuk menentukan keindahannya. Seperti makanan Melayu, semestinya permainan tradisional mendapat permainan lain seperti tinting, sepak raga dan baling selipar, tarik upil, lompat gentar dan juga konda-kondi. Budaya yang terakhir adalah budaya tarian tradisional Melayu yang masih tak pupus dek zaman. Contohnya, tarian zapin mementingkan pergerakan kumpulan berbanding individu. Tarian ini menerapkan unsur alam mahupun daripada langkah beribadah. Penari lelaki berbaju Melayu teluk belanga ataupun gaya cekak musang dan songkok di kepala, manakala penari wanita berbaju kurung kebaya dan selendang. Tarian ini sering didendangkan dengan bunyi alatan muzik gambus, rebana, gendang dan juga marakas. Seterusnya alat tarian inang. Tarian inang merupakan versi moden bagi tarian tradisional rakyat, iaitu tarian mak inang. Ini adalah salah satu bukti amalan budaya tradisional Melayu masih diamalkan di Malaysia. Ia sering dipersembahkan di majlis sosial mengikut laju tempo biola dan juga gendang. Para penari akan melambaikan sapu tangan berwarna-warni. Tarian ini diadaptasikan daripada tarian pengasuh kerana lenggok badan yang lemah lembut dan lemah gemalai. Berikutnya adalah tarian Cik Siti Wabulan. Tarian ini berasal daripada negeri Kelantan, iaitu disebabkan oleh tarikan daripada musim menuai sempena dengan tamasya dan permainan waw. Akhir sekali ialah tarian Dabus, iaitu berasal daripada Perak dan mengandungi unsur keagamaan yang berkait dengan kepahlawan Saidina Ali. Tarian ini dipercaya dimainkan sejak 300 tahun lalu dan mula berkembang di Pasir Panjang Laut, Siti Awai, Lumut dan juga Sungai Nipah, Barus serta Sungai Balai Intan Perak. Kesimpulan daripada kajian ini, amalan-amalan tradisi dalam masyarakat Melayu masih diamalkan di Malaysia sehingga kini. Namun begitu, adat resam juga mengalami perubahan mengikut kesesuaian peredaran masa. Hal ini kerana terdapat beberapa adat yang tidak lagi diamalkan disebabkan oleh ianya tidak melambangkan identiti Islam dan mematuhi syariat. Keunikan adat resam ini perlulah dipelihara untuk tatapan generasi akan datang dan pada masa yang sama menjadi contoh tauladan kepada negara luar. Melalui tugasan ini, saya dapat mengetahui lebih banyak tentang adat dan budaya yang masih diamalkan serta kepentingan adat resam kepada masyarakat Melayu. Tugasan ini turut memupuk saya untuk lebih bekerjasama dalam melakukan tugasan berkumpulan. Melalui tugasan ini, saya dapati ahli kumpulan saya telah melakukan tugasan yang diberikan dengan sebaik mungkin dan telah memberikan kerjasama semasa melakukan tugasan tersebut. Hai, saya Nik Najla. Di akhir penerangan dan kerjasama antara kumpulan saya mendapati bahawa adat resam dan budaya Melayu di Malaysia amat luas
dan banyak sehingga kini masih banyak diamalkan walaupun kita sebagai rakyat Malaysia hanya nampak segelintir sahaja. Saya juga dapat melihat tidak semua adat dan budaya Melayu harus diikut mengikut turun-temurun jika ianya membawa mudarat kepada diri sendiri ataupun melanggar syariat Islam. Selain itu, saya dapat melihat memahami lebih luas adat yang tidak pernah saya ketahui. Akhir sekali dapat saya simpulkan, orang Melayu di Malaysia ini masih mempunyai sifat kemelayuan yang sayang akan negara. Di samping budaya hedonisme yang mulai wujud dengan adanya tokoh Melayu dan generasi muda yang memperjuangkan jati diri bangsa dan Melayu. Sekian daripada saya, itu refleksi bahagian saya. Assalamualaikum, saya Muhammad Afam bin Muhammad Ridauddin. Daripada kajian ini saya dapati bahawa penghayatan adab dan etika dalam adat resam dan budaya Melayu yang diamalkan di Malaysia adalah suatu aspek yang memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Adab dan etika dalam budaya Melayu merupakan nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh oleh masyarakat Malaysia dan menjadi panduan dalam interaksi sosial, keluarga, agama dan kehidupan seharian. Secara keseluruhan, penghayatan adab dan etika dalam adat resam dan budaya Melayu yang diamalkan di Malaysia adalah suatu bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional yang diwarisi dari generasi ke generasi. Nilai-nilai ini memainkan peranan penting dalam membentuk identitas dan memperkuat hubungan antara masyarakat Melayu di Malaysia. Menghadapi perubahan zaman, penghayatan adab dan etika Melayu harus terus diperkukuh dan disesuaikan agar tetap relevan dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Apa yang saya dapat daripada kajian ialah adat Melayu ini terdapat banyak adat budaya yang dapat diuraikan. Contohnya, perkahwinan, kelahiran dan kematian. Tiga adat ini merupakan salah satu poin daripada setiap aksi dalam banyak-banyak adat budaya. Banyak lagi huraian tentang adat bagi setiap poin tersebut dapat diuraikan dan petang larang setiap adat. Saya percaya setiap adat dan budaya ini merupakan suatu ilmu yang penting bagi kita. Tanpa mempelajari adat adat budaya ini mungkin budaya Melayu tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam masyarakat kita dan terus ditelan zaman. Sekian daripada saya.